Terima kasih kepada tim Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih Sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran. InsyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat petang diucapkan kepada semua penonton-penonton di channel kita pada hari ini. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ar wa rabbul arshil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sadaqallahul azim wa ba'du. Alhamdulillah. Kita akan meneruskan kita punya live pada hari ini, dan seperti biasa kita nak bawakan topik-topik yang dekat dengan kehidupan dan memberikan pengajaran juga motivasi kepada masa depan kita, semoga menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau minggu lepas kita bawa berkenaan dengan topik hijrah, tetapi hari ini kita mulakan dengan hari ini sampailah kepada hari Ahad, kita akan membaca dengan tema hadis 40 penawar bagi hati. Okey, baik. Okey, kalau kita kata hari ni nak start, maknanya kita hari ni nak membawakan hadis yang pertama berkenaan dengan 4 soalan yang mesti dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan satu hadis daripada Abi Barzah Al-Aslami. Sebentar lagi kita akan baca kepada penonton-penonton semua. Baik, sebelum tu nak tanya, boleh tulis di ruangan komen apa khabar sedang penonton, boleh tulis nama dan juga boleh tulis daripada mana anda, duduk di mana sekarang, ada di mana, tengah buat apa, boleh tulis di ruangan komen. Kita rancakkan komen kita dan kita kasih viral kita punya live pada petang ini, sebab kita nak bagi tahu kepada semua sahabat-sahabat kita yang ada 4 soalan mesti dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukannya saja-saja kita nak mendatangkan ketakutan dan kegerunan dengan soalan ini, tetapi nak bagi kita semua standby, bersiap sedia untuk menghadapi satu saat ketika mana bertemu dengan Rabb Allah Azza wa Jalla. Baik, saya sebenarnya kan bila tengok topik ni nak bawa kepada penonton-penonton, saya teringat satu lagu yang lama kita tak dengar lagu ni. Lagu daripada kumpulan Rabbani Rabbani, yang mana penyanyinya Allahyarham Ustaz Asri dengan lunak suara yang cukup hebat kan. Lagu ni dia sangat mendalam, sangat memberikan impak yang besar kepada pendengar-pendengar, dan kalau pun kita tak tengok muzik video, kita dengar lagu tu saja pun kita dah rasa sesuatu, bukan sesuatu di dalam hati. Baik, kita ambil hujung sikit jadi penonton-penonton yang nak sama-sama berkaraoke dengan saya pada petang ni tanpa -1, kita boleh nyanyi bersama-sama. Kita ambil daripada lirik pada ayat sekujur badan berselimut putih. Mesti ada yang nak nyanyi ni dengan saya ni. Tak apa, saya tahu walaupun tak dengar suara, tapi boleh kita nyanyi sama-sama. Okey. Bayangkan dia punya -1 dan kita terus masuk. Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan isteri, apa mungkin pahala dikirim. Terbaring sempit seluas pusara, soal bicara terus bermula. Sesal dan insaf tak berguna lagi, hancurlah jasad di mamah bumi. Oh ya Allah kan.
tara-tara nyanyi pelat ar tu pun rasa ke dalam hati tu lagu tu, apatah lagi kalau dapat dinyanyikan dengan betul kan. Subhanallah. Baik, saya saja ambil dekat part tu sebab ada satu lirik di situ menyebutkan tentang terbaring sempit seluas pusara, soal bicara terus bermula. Baik, daripada lirik lagu tadi, kita nak kaitkan dengan hadis yang nak bawa pada petang ni. Sebentar lagi saya akan blend, kita tengok apa kena-mengena daripada lirik tadi dengan kita punya hadis yang kita nak bincang pada petang ni. Baik, jom kita lihat hadis daripada daripada Abi Barzah Al-Aslami. Baik, kita lihat hadisnya. An Abi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazullu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Baik, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, nombor hadis 2341. Baik, apa maknanya? Daripada Abu Barzah Al-Aslami berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kaki seseorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya, ke mana dia habiskan. Ditanya tentang ilmunya, apakah yang dia telah lakukan dengan ilmunya. Tentang hartanya, daripada mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Dan soalan yang keempat tentang tubuh badannya, untuk apa dia gunakan. 4 soalan yang mesti dijawab. Tapi bila mana dalam lirik tadi dia kata sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, soal bicara terus bermula kan. Dia yang soal bicara di dalam lagu ni adalah ketika mana di dalam kubur, bila mana bangkit menuju ke padang mahsyar dalam 3 keadaan kan, kita pun tahu kan, bila mana seseorang itu ditiupkan sangkakala yang kedua, maka dia akan bangkit daripada kuburnya menuju ke padang yang luas seluas mata memandang, namanya adalah padang mahsyar. Sampai saja menuju ke sana ada 3 jenis manusia. Yang pertama ada manusia yang berjalan menggunakan kaki, yang kedua berjalan menggunakan wajah, dan yang ketiga menaiki tunggangan. Ada orang kata, dia kata okeylah, dia kata kita tak nak jadi orang yang berjalan menggunakan wajah saja, berjalan menggunakan kaki dengan naik kenderaan, okeylah. Kita kata 2 okey, 1 tak okey. Sebenarnya 1 je yang okey, yang lagi 2 tak okey. Yang berjalan menggunakan wajah itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, namanya adalah Abi Talhah. Abi Talhah dia pernah tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, macam mana manusia berjalan menggunakan wajah pada hari kiamat? Kita tak boleh bayang," dia kata, macam mana manusia berjalan pakai muka. Nabi kata, "Wallahu a'lam, bagaimana Allah boleh membuat manusia berjalan menggunakan kaki, macam itulah Allah boleh menjalankan manusia menggunakan wajah. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui." Okey. Lepas itu diceritakan pula macam mana orang yang berjalan menggunakan kaki. Nampak seperti mana normal, biasa, tetapi sebenarnya perjalanan menuju ke padang mahsyar dipenuhi dengan berliku-liku, dan walaupun berjalan menggunakan kaki, tapi cuba bayangkan tidak ada apa-apa alas, dia berjalan menuju ke padang mahsyar yang sangat jauh, sejauh mata memandang. Yang paling hebat dia adalah yang menaiki tunggangan. Siapakah yang menaiki tunggangan? Adalah 2 jenis manusia. Yang pertama, manusia yang banyak menginfakkan harta di jalan Allah pada masa dia hidup di atas dunia. Yang kedua adalah manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya pula, apakah tunggangan yang dia naiki? Tunggangan yang dia naiki itu adalah apa haiwan yang dia korbankan di atas dunia. Sebab tu baru-baru ni kita buat sambutan Hari Raya Korban. Ramai orang masuk satu bahagian, seekor kambing, seekor lembu. Hebat. Daripada haiwan yang dikorbankan itulah, itu yang akan menjadi tunggangan dia pada hari kiamat. Dia menuju ke padang mahsyar. Menuju ke padang mahsyar sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka berada di mizan. Di sinilah akan ditanya 4 soalan ini. Apa benda mizan? Mizan ni adalah timbangan. Satu neraca yang ditimbang sama ada baik ke berat, jahat ke berat, akan ditimbang. Baik ke berat, jahat ke berat akan ditimbang, tengok mana lebih banyak daripada yang yang baik ke lagi banyak,
yang jahat ke lagi banyak. Sebab kita pernah lihat di dalam satu hadis Nabi SAW. Jom, saya ajak penonton-penonton, jom kita gambarkan apa yang saya nak cerita ini. Baik. Nabi pernah cerita pada kita di dalam satu hadis, siapa yang berniat, siapa yang niat saja, dia belum buat lagi, dia niat dia, siapa yang niat nak buat satu kebaikan, maka akan ditulis pada dia 1 pahala. Tetapi bila mana dia niat dan dia buat, maka akan ditulis padanya 10 pahala kebajikan. Tetapi orang ini, kalau dia berniat nak buat jahat, dia tak buat. Dia berniat baru, oi aku nak buat jahat ni, baru niat. Dia takkan ditulis apa-apa. Tetapi bila mana dia niat dan buat, akan ditulis padanya 1 kejahatan. Cuba bayang, bila mana duduk di mizan, bila mana duduk di timbangan mizan, ditimbang amalan dia waktu dia hidup di atas dunia, yang jahat lagi banyak daripada yang baik. Maknanya jahat sungguh dia. Sedangkan jahat dengan baik nisbah 1 nisbah 10. Dia buat 1 baik dapat 10. Dia buat 1 jahat dapat 1 saja. Tapi bila mana ditimbang, jahat lagi banyak daripada baik. Maknanya jahat sungguh hidup dia waktu hidup di atas dunia. Ditimbang. Bila mana ditimbang, maka akan ditanyalah kepada manusia-manusia yang berada di hadapan mizan tersebut yang dikumpulkan di padang mahsyar, maka akan dipanggil, ditanya pada dia 4 soalan. Sebelum itu, 1 soalan untuk penonton-penonton. Dalam ramai-ramai manusia yang berada di situ, daripada umat Nabi Adam sampailah kepada umat Nabi Muhammad SAW, persoalannya di sini, siapakah manusia yang pertama akan dihisap? Siapakah manusia yang pertama akan dihisap? Golongan yang pertama adalah umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun datang paling kedian, tetapi dia adalah umat yang paling awal dihisap pada hari kiamat. Dan siapakah di antara nama-nama yang awal akan dipanggil? Nama siapa ataupun nama apakah manusia ini yang paling awal dipanggil? Yang paling awal. Siapa? Di antara yang paling awal adalah satu. Namanya yang ada kaitan dengan Muhammad. Namanya itu ada Muhammad di depan, ada Ahmad, ada Mahmud, ada Muhammad dekat nama dia. Ini di antara orang yang awal-awal dipanggil. Golongan yang kedua awal dipanggil adalah namanya yang nama para sahabat. Awal-awal dipanggil. Dan siapa yang seterusnya? Siapa yang seterusnya adalah nama-nama yang selain daripada ada Muhammad dan juga nama-nama dekat dengan nama para sahabat. Ni kedian-kedian sikit. Sebab itu nama itu memainkan satu peranan yang penting. Bukan senang-senang saja letak nama pada anak kita, pada sesiapa. Sebab nama itu dia akan menjadikan kita antara orang yang awal dipanggil ketika mana nak dihisap. Dan pernah ditanya oleh seorang sahabat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kan dekat pada mahsyar tu ada ramai manusia. Ramai manusia. Bertriliun ada kot. Bilion tu sikit. Triliun kot. Ramai. Dalam ramai-ramai manusia tu, garanti ada orang nama sama, betul tak? Garanti ada orang nama sama. Kalau contoh kita duduk di Selangor. Dekat Selangor saja berapa ramai orang nama Rahmat. Berapa ramai orang nama Rahmat. Rahmat ni, Rahmat tu, Rahmat ni, Rahmat tu. Macam mana kita nak bezakan? Kita bubuh gelaran. Wak Rahmat, Rahmat Tongges, Rahmat Rambutan, Rahmat Durian, Rahmat Kasih Sayang. Dia letakkan nama gelaran di situ. Tapi, adakah pada hari di Yaumul Mahsyar ada gelaran-gelaran? Tak ada. Tapi macam mana bila mana dipanggil nama si Fulan bin si Fulan, maka si Fulan itulah yang akan pergi. Sebab nama ramai, macam mana dia nak tahu itu adalah nama dia? Lalu Nabi jawab, Nabi kata, jika kamu nak tahu, walaupun nama banyak sama, tetapi siapa yang dipanggil, dia sendirinya akan bangun dengan sendiri kerana amalan dia yang menggerakkan dia pergi menuju untuk dihisap. Yang tu yang kita nak kena tahu. Bukan senang-senang pergi bangun. Rupa-rupanya amalan yang menggerakkan kita untuk bangun, pergi untuk dihisap. Baik. Bila mana nak ditanya nanti, takkan berganjak kaki seseorang anak Adam pada hari kiamat, maka kena jawab dulu 4 soalan. Apa 4 soalan tersebut? Yang pertama Nabi kata, umur kamu ke mana kamu habiskan? Yang pertama, umur kamu ke mana kamu habiskan? Hidup di atas dunia 20, 30, 40, 50 tahun sampai 70 tahun, ada orang sampai 90 tahun hidup.
Allah akan tanya pada dia, umur kamu ke mana kamu habiskan? Adakah banyak benda baik kamu buat? Adakah banyak benda buruk kamu buat? Hari tu pada minggu lepas saya dah cerita. Nabi kata, siapakah manusia yang paling baik? Siapakah manusia yang paling buruk? Manusia yang paling baik adalah manusia yang panjang umur di dalam kebaikan. Tetapi manusia yang paling jahat adalah manusia yang panjang umur dalam kemaksiatan. Panjang umur tapi buat jahat tak berhenti. Yang baik, panjang umur, buat baik saja tak berhenti. Yang ni yang disukai. Allah akan tanya kepada kita, dalam 60 tahun kamu hidup, berapa banyak ataupun berapa tahun kamu buat baik, berapa tahun kamu buat jahat? Kena jawab di hadapan Allah. Kalau di atas dunia kita boleh tipu-tipu. Kalau di atas dunia kita boleh selindung-selindung. Tapi bila mana di hadapan Allah, agak-agak macam mana kita nak selindung? Kena jawab, umur kamu, ke mana kamu binasakan? Oh, saya waktu hidup 20 tahun je saya jahat, 60 tahun lagi saya baik. Oh, ingat boleh jawab macam itu? Tidak. Amalan yang kita buat, apa kebajikan yang kita buat, semua itulah yang akan menjadi saksi. Kerana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat nanti, ketika mana nak disoal, maka mulutnya akan ditutup. Mulut akan ditutup, maka akan berbicaralah. Wa tukallimuna aydihim. Akan berkata-katalah tangannya dan kakinya akan menjadi saksi. Dia pergi ke mana waktu dia hidup di atas dunia. Oh, semua tu dia akan jawab nanti. Daripada umur ditanya, lepas tu dia akan tanya pula soalan yang kedua. Apa soalan kedua? Soalan kedua akan ditanya nanti adalah ilmu yang dimiliki. Adakah ilmu yang bermanfaat? Adakah diamalkan? Adakah disebarkan? Sama ada melalui lisan ataupun tulisan? Dia akan tanya. Kena jawab. Kena standby jawapan. Sebab itu ilmu ini dia ada 3 hak. Dipelajari, diamalkan dan disebarkan kebaikan dia. Bukan setakat belajar saja. Berapa ramai orang hari ni yang belajar tapi tak nak amal. Berapa ramai hari ni orang yang belajar, amal tetapi tak nak sebar kepada orang lain sebab dia takut orang lain lebih pandai daripada dia. Oh, ini benda yang tidak sepatutnya. Kan? Kalau belajar saja ilmu banyak tetapi tidak diamal, seperti mana pohon yang tidak berbuah. Macam tuan-tuan perasan baru-baru ni live daripada Alif Sobirin. Kan dia cerita, dia kata, bila mana orang ini belajar ilmu tetapi tidak diamal, seumpama mana pohon yang tidak berbuah. Ada pohon, ada pokoknya tetapi buah tak ada. Ada maknanya, ada manfaat tetapi dia tidak menyeluruh. Sebab tu bila mana belajar ilmu, amalkanlah. Mana boleh tahu baik, buruk, elok, tak elok daripada ilmu yang kita belajar. Dan bila mana kita dah amal, maka kebaikan tu kita ajar dan sebarkan kepada orang lain. Sebab nanti Allah tanya kepada kita. Wahai si fulan bin si fulan, kamu ini hidup di atas dunia, kamu belajar ilmu banyak. Kamu ni pandai ni, kamu ni cerdik ni, kamu ni ilmu banyak ni. Kenapa kamu tak sebarkan kepada orang lain? Kenapa kamu tak ajar kepada orang lain? Kenapa kamu tak kongsi kepada orang lain? Supaya orang lain pun sama-sama faham, sama-sama pandai, sama-sama cerdik, sama-sama elok, sama-sama boleh berubah. Kenapa kamu tak sebar kepada orang lain? Adakah kita nak jawab di hadapan Allah? Oi, mana boleh, saya yang pergi sekolah penat-penat belajar menadah kitab sana sini, saya yang penat belajar, takkan saya nak pergi sebar kepada orang lain. Kalau dia niat, dia pergilah belajar. Itu jawapan di atas dunia. Tetapi kalau jawapan kita di hadapan Allah, tak jadi macam itu. Kita terpaksa juga tanggung apa yang kita telah buat di atas dunia. Sebab itu ilmu itu bukan kemasyhuran, tetapi ilmu adalah satu tanggungjawab untuk kita sebarkan kepada orang lain supaya ilmu itu tidak terhenti tetapi terus bersambung sampai hari kiamat. Kena sebar kepada orang lain. Kita tahu sesuatu benda tetapi kita tak sebar, berdosa kita bila mana orang tu terbuat silap. Kita nampak orang tu sembahyang salah, padahal kita tahu, kita diamkan saja. Apa dia ni? Kita kutuk dia di belakang, tetapi kita tak tegur kesilapan tersebut. Maka hari kiamat kita kena jawab di hadapan Allah, kenapa kamu ada ilmu tetapi kamu tak perbetulkan kesilapan manusia, tambah-tambah pula di dalam urusan ibadat. Itu yang kita patut takut bila mana berkaitan dengan ilmu. Dan dia kata macam ini, sebarkanlah ilmu tersebut walaupun kita ni dengan tulisan ataupun dengan lisan. Oh, saya ni tak pandai bercakap depan mikrofon, depan kamera apa semua, tak pandai nak bercerita pada orang. Tulis. Oh, tulis di Twitter, tulis di WhatsApp, tulis di Facebook, tulis di Instagram, tulis.
Oh, saya ni tak pandai bercakap tapi saya pandai mengedit. Oh, edit poster, tulis kata-kata menarik, kata-kata hikmat, kata-kata yang boleh bagi pengajaran kepada orang. Tulis. Bukannya mesti kita bercakap. Tulis pun boleh, tulis pun jadi dakwah juga. Bercakap dakwah, tulis pun dakwah, mengajak, tunjuk teladan yang baik pun dia adalah satu dakwah. Sebab tu ilmu ini kita kena sebarkan. Baik. Yang ketiga, soalan yang ketiga. Okey, senang penonton. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni dia unik sikit. Sebab apa? Sebab yang lain dia daripada satu benda ditanya satu kali. Tetapi harta ini dia tanya dua kali. Dia tanya dua kali. Yang pertama dia akan tanya, harta kamu daripada mana kamu dapat? Dia tanya daripada mana kamu dapat? Allah tahu daripada mana kita dapat. Semua dah A to Z dah tahu. Tapi Allah tanya juga nak tengok pengakuan kita. Daripada mana kita dapat? Adakah daripada jalan baik? Adakah daripada jalan buruk? Adakah jalan elok? Adakah jalan tak elok? Allah tanya kepada kita. Harta banyak di atas dunia. Apa? Ambil rasuah. Harta banyak di atas dunia. Kamu mencuri, Pak. Harta banyak di atas dunia. Kamu tipu orang, tak? Daripada mana kamu dapat? Kena jawab. Ada orang yang dia jawab jalan yang tak betul. Maka di situ dia dah kena. Ada orang yang dia jawab jalannya elok. Oh, saya kerja, makan gaji elok apa semua. Saya dapat rezeki yang halal. Okey, bagus. Tapi bila mana ke mana kamu belanjakan, di situ yang kantoi. Ada bayar zakat? Tak ada. Ada bantu orang musim-musim Covid? Tak ada. Ada infak pada orang mangsa banjir? Tak ada. Ada bagi pada orang untuk persekolahan anak-anak orang yang susah? Tak ada. Ada bantu jiran sebelah yang kesusahan? Tak ada. Habis harta kamu buat apa? Oi, saya simpan. Sebab saya penat cari kan. Saya penat cari, saya penat kerja. Jadi bila mana saya dah dapat ni, saya guna untuk saya. Takkan saya nak bantu orang lain. Penat-penat saya cari, apa sah saya kena bagi pada orang pula? Dia lupa. Daripada 10/10 rezeki yang Allah bagi kepada dia, rupa-rupanya 9/10 biasanya tercatat untuk orang lain. Sebenarnya kita tolong bawa dan simpan sahaja rezeki orang lain, tapi 1/10 sahaja yang memang kita punya. Macam orang tua-tua dulu pesan, dia kata kalau bukan rezeki kita, nasi dalam mulut pun belum tentu kita punya. Tengah makan nasi, pak, bubuh dalam mulut tengah kunyah. Kalau Allah takdirkan itu bukan rezeki kita, buang juga. Tengah-tengah tergigit lidah ni satu benda yang potong. Orang kata potong apa? Potong mood. Dia kalau tengah makan ni ada 3 benda potong mood. 1 tergigit lidah. 2 tergigit 5 sekawan. 5 sekawan ke 3 sekawan? Apa dia 3 sekawan, 5 sekawan? Bunga cengkeh, apa biji apa kan nama dia, kan? Kayu manis, benda-benda tu. Tergigit tu, potong mood tu kalau makan. Dan yang ketiga, bila mana tengah-tengah makan, ada orang sembang benda-benda yang tak sepatutnya depan kita, benda-benda yang menjijikkan. Oh, benda-benda ni pantang sungguh. Bila mana tengah makan, dia akan memotong selera seseorang. Baik. Nasi dah masuk dalam mulut pun, kalau Allah takdirkan bukan rezeki kita, bukan. Sebab tu bila mana ni kita kena takut. Allah tanya kepada kita, nanti harta kamu daripada mana kamu dapat, ke mana kamu belanjakan. Waktu di dunia ni dah kena fikir, macam mana aku nak jawab? Macam mana aku nak jawab nanti kalau Allah tanya kepada aku, macam mana aku dapat rezeki yang aku ada ni dan ke mana aku belanjakan? Kena jawab tu. Kena standby jawapan dia. Sebab tu hidup kena baik-baik, hidup kena elok-elok, cari rezeki yang bagus, gunakan rezeki pada jalan yang bagus supaya nanti kita ada jawapan yang baik untuk dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga. Yang ketiga adalah akan ditanya kepada kita pada tubuh badan kita juga nanti akan ditanya seluruh anggota badan dan panca indera yang kita miliki, ke mana kita gunakan semasa di atas dunia. Kalau kita pernah belajar kitab Penawar Bagi Hati, dia cerita pada kita tentang mata, telinga, segala anggota 7 dia cerita. Berkenaan dengan kita kena berhati-hati bila mana berkaitan dengan anggota badan. Ni, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, semuanya ini akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Allah tanya pada kita tentang dahi. Kenapa dahi kamu malas sangat nak sujud? Kenapa dahi kamu tak nak sujud langsung kepada Allah? Kenapa dahi kamu jaga sangat tak nak turunkan ke bawah? Kenapa? Apasal kamu sombong sangat? Apasal kamu ni nak nampak hebat sangat? Kenapa dahi kamu? Dahi akan jawab. Ditanya kepada hidung, apa yang kamu hidup?
Ditanya kepada mulut, apa yang kamu makan, apa yang kamu gunakan. Bercakap ke mana, buat apa. Ditanya pada telinga, apa yang kamu dengar. Ditanya kepada tangan, apa yang kamu pegang. Ditanya kepada kaki, ke mana kamu berjalan. Segala benda akan ditanya. Sebab itu bila mana nanti, pada hari kiamat, di hadapan Allah, akan ada 3 anggota yang paling banyak disoal. Orang duk fikir, apa 3 anggota paling kerap? Bukan paling kerap, paling banyak disoal. Apa 3 anggota paling banyak disoal? Orang mula fikir. Jawapannya adalah, yang paling akan disoal, ini kalau duduk dalam dunia ni dia kategori ni lah, kategori mandatory. Dia paling akan disoal. Paling akan disoal. Nombor 1 adalah lidah. Namanya apa? Namanya adalah lidah. Paling akan disoal lidah. Sebab lidah ni tajam. Apa dia cakap, apa dia keluarkan, lidah. Yang kedua, dia menduduki ranking nombor 2. Yang paling akan disoal, namanya adalah kemaluan. Bersuci. Bagaimana kamu menjaga maruah akan ditanya kepada kita. Dan yang ketiga, yang paling akan disoal pada hari kiamat adalah, namanya adalah tumit. Allah, mana pula mai tumit disoal banyak. Tumit bukan buat salah apa. Rupa-rupanya bila dikaji balik, kenapa tumit paling banyak disoal pada hari kiamat? Rupa-rupanya adalah bila mana berwuduk untuk solat, tetapi bahagian tumit tidak sempurna, kena pada bahagian tersebut. Kita basuh depan sahaja, tumit belakang kita tak jaga dengan sempurna. Ditanya pada hari kiamat, kenapa kamu ambil wuduk ala-balai sangat? Macam selamba je ambil wuduk, sedangkan bahagian tumit di belakang kamu tak kena dengan sempurna. Yang ini kita kena hati-hati daripada lidah, daripada kemaluan dan daripada tumit. Kena jaga sebabnya nanti nak dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ni yang saya baca tadi berkenaan dengan anggota badan. Kita selalu baca surah Yasin tiap-tiap malam Jumaat, lupa ke kita? Kita baca tiap-tiap malam Jumaat, ditegur pada kita sambil kita baca sambil gelak je, padahal ditegur kepada kita. Hang kena ingat oi. Nanti pada hari kiamat mulut hang akan ditutup. Bila mana mulut hang ditutup, maka tangan kamu akan berbicara, kaki kamu akan menjadi saksi ke mana kamu pergi, tangan kamu apa yang kamu buat. Habis. Tangan bercakap. Mulut cuba berbohong, tangan kata tak, dia bohong. Mulut kata tidak, tetapi tangan kata ya. Malaikat tanya, betul ke kamu ambil benda tu? Mulut kata mana ada, tetapi pup ditutup mulut, tangan kata betul saya ambil. Kamu ke yang conteng tandas tu? Tidak, mulut kata. Tetapi tangan kata saya yang pegang pen. Dia kata kamu ke yang buat benda itu? Tidak, mulut kata. Tangan kata ya, saya mengaku. Habis. Apa lagi nak jawab? Tangan takkan berbohong, anggota takkan berbohong. Yang berbohong ni 2 aja, otak dan juga lidah. Yang itu yang akan berbohong. Jadi kena hati-hati. Sebab itulah disebutkan di sini. Ayuh teman-teman, mari kita bersifat rahmah dengan meneliti umur, ilmu, harta dan seluruh anggota badan kita. Moga ianya menjadi satu benda yang sangat berharga dan akan menjadikan kita orang yang soleh ketika mana di dunia dan dapat kebaikan ketika mana di akhirat. Dia teliti 4 benda ini. Sebab tu petang ni bukan saja kita bawa berkenaan dengan 4 benda ni, sebab kita nak ingatkan, saya nak ingatkan saya dan saya nak ingatkan kepada penonton-penonton supaya duduk di rumah ni setiap hari daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, bangun tidur tu fikir umur, ilmu, harta, anggota badan. Fikir, hari ni aku nak manfaatkan 4 benda yang Allah bagi kepada aku ini dengan sebaik mungkin. Umur aku nak laksanakan benda yang bagus-bagus. Ilmu aku nak ajar kepada orang lain. Kongsi kepada orang lain. Harta aku nak cari harta yang halal daripada jalan yang bagus dan aku nak kongsi kepada orang lain supaya aku dapat manfaat, bukan sekadar aku mencari tetapi aku nak kongsi kepada orang lain. Dan yang ketiga, yang keempat, anggota badan aku cuba nak kontrol daripada nafsu menguasai aku. Lebih baik aku yang kontrol nafsu, jangan nafsu yang kontrol aku, supaya aku dapat menjaga tangan, mulut, telinga, seluruh anggota badan daripada buat benda-benda yang tidak elok. Sebab kita takut. Setelah selesai kita menjawab 4 soalan ini, maka barulah akan berganjak kaki seseorang anak Adam itu pergi
ke tempat yang seterusnya. Lepas daripada jawab soalan ini, ingat selesai gitu ke? Tidak. Lepas jawab 4 soalan ni, 4 soalan ni adalah berkenaan dengan diri sendiri. 4 soalan ni diri sendiri. Tetapi bila mana habis jawab 4 soalan ni, sebelum kita pergi ke satu titik yang lebih kecil daripada rambut di belah 7, namanya adalah sirat, titian sirat tu. Nak lintas yang itu, dia ada lagi satu benda lu kena lepas. Apa satu benda tu? Ketika mana habis jawab 4 soalan ini, maka disebutkan di dalam riwayat, kita akan berhadapan dengan ni, ada orang tengah tunggu di belakang. Kita duk tengok mizan, jawab 4 soalan, kita ingat dah clear dah. Baik lagi banyak daripada jahat. Maka kita pun dah rasa macam ada harapan ni, ada harapan masuk syurga ni, dah rasa seronok dah. Rupa-rupanya belakang kita ada beberapa orang sedang menanti. Siapakah orang yang sedang menanti di belakang kita? Yang pertama, dia duduk di barisan hadapan sedang menanti kita. Pasangan kita, mak, ayah, anak. Dia akan duduk barisan paling depan. Pasangan, mak, ayah, anak. Sudah. Dia tunggu buat apa? Nak ucap tahniah ke kita masuk syurga? Bukan. Dia bukan nak ucap tahniah masuk syurga. Bukan. Dia nak tanya di situ, pasal apa kamu ini hablum minallah bagus, kenapa hablum minan nas jahat? Pasangan kita akan tanya. Contoh, kita sebagai suami, pasangan akan tanya. Pasangan kata, ni isteri kita kata, abang pasal apa abang di atas dunia abang bagus, semayang tak tinggal, Quran tak berhenti baca, puasa tu jaga sungguh, semayang malam bagus. Tetapi kenapa saya ni ilmu-ilmu agama saya tak tahu? Abang tak pernah ajar pun pada saya. Kalau abang tak pandai nak ajar, kenapa abang tak upah mana-mana orang supaya ajar saya? Kenapa tak cari mana-mana ustazah untuk ajar saya? Isteri akan tanya kepada kita, sudah, macam mana pula nak kena jawab? Sekecil-kecil benda yang kita tak pernah tanya kepada family kita adalah, ni saya tanya satu soalan, ni saya ingatkan saya dan ingatkan penonton. Ni bukan teguran, tetapi sama-sama kita beringat petang ni. Pernah tak kita cek Al-Fatihah family kita? Apa nak cek Fatihah pula? Ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah nak tengok sah ataupun tidak solat, Al-Fatihah dulu kena tengok. Kalau Fatihah hanya itu okey, clear, cantik, on, maka okey. Tetapi kalau Fatihahnya dah habis hancur, maka bagaimana solatnya? Tidak dikira solat itu bila mana tidak membaca Al-Fatihah, ataupun lebih spesifik lagi, tidak membaca dengan betul dan tepat. Saya dah belajar tetapi saya masih lagi baca tak betul. Itu dimaaf. Tetapi dia tak pandai baca, dia tak pergi belajar, dia tak pergi betulkan, maka minta maaf, solatnya tidak sah. Sebab tu kena belajar Al-Fatihah supaya betul-betul dapat baca dengan baik. Kita bukanlah kata 100% betul. Mana ada manusia membaca Al-Quran 100% betul? Tak ada. Sebab tu kalau tengok dalam pertandingan mana-mana pun, mana pernah ada qori dapat 100%? Mana ada? Tinggi pun 90 lebih je. Sebab apa? 100% adalah bacaan Nabi Muhammad SAW. Mana boleh sama ataupun menandingi, tak boleh. Tetapi kita boleh memperbaiki supaya ianya cantik dan elok. Perbaiki. Cek macam mana Fatihah family kita. Cek macam mana. Supaya nanti pada hari kiamat, kita tak ada benda yang nak dipertanggungjawabkan. Mak ayah kita akan duduk di belakang tanya, pasal apa kamu ni boleh call orang sana, boleh call orang sini. Mak di kampung kamu tak call pun. Mak tanya pada kita, sibuk sangat ke? Busy sangat ke? Banyak sangat kerja ke? Pasal apa mak dengan ayah kamu tak boleh telefon? Bagaimana kita punya tanggungjawab kepada mak dan ayah? Kena jawab dulu sebelum berganjak kaki lepas jawab 4 soalan tadi. Anak pula ada sebelah. Anak pula kata, ayah saya ni bagus, semayang tak pernah tinggal di masjid, tak pernah berhenti pergi. Kuliah majlis ilmu tak pernah miss. Tetapi anaknya di rumah tidak menutup aurat. Mak, ayah kena tanggungjawab benda itu. Anak kata, ni rambut saya terkeluar, ayah tak pernah tegur pun, mak tak pernah tegur pun. Kena selesaikan dulu di situ. Kita pun kata, dengan pasangan kita bagus. Dengan mak ayah kita bagus. Dengan anak-anak kita dah tak ada masalah. Kita pun kata, dah clear. Belum. Ada barisan kedua di belakang. Siapa barisan kedua? Kawan, sahabat, jiran. Ada lagi. Ya, ada lagi. Kawan akan cah kita. Saya dulu waktu di atas dunia,
Saya pernah jumpa dia tahu dekat satu tempat, tetapi saya angkat tangan dekat dia, dia nampak tapi dia tak angkat tangan balik. Saya di sini saya nak minta pengadilan. Uish, takkan sampai macam tu? Ya, sampai macam tu. Sebab Nabi kata pada hari kiamat, kena faham, keadilan itu sangat tinggi sehinggakan seutas benang dan juga sebilah jarum pun akan dikembalikan kepada tuannya kerana nak menunjukkan keadilan pada hari itu. Saya angkat tangan ke dia, dia tak angkat tangan kat saya. Saya hari ni nak tanya pada dia, pasal apa dia tak balas angkat tangan saya? Kena jawab. Sahabat pula. Tadi kawan, ni sahabat pula. Sahabat kata, atas dunia dulu, saya pergi rumah dia, nak minta nasihat. Dia datang rumah saya nasihat dia. Tapi saya pergi rumah dia, saya minta nasihat, dia tak nasihat saya pun. Dia halau saya depan rebak, saya pakai penyapu tuan. Malaikat. Ya, sekali nak jawab apa? Kita kena jawab pada dia. Pasal apa kita tak bagi nasihat pada dia bila mana dia datang minta nasihat? Hang kena jawab dulu. Baru boleh lepas. Lepas jawab benda-benda dengan sahabat tadi, hang kena jawab pula lagi satu. Siapa? Jiran. Oh, sudah. Jiran. Siapa beriman pada Allah, siapa beriman pada hari kiamat, dia ini adalah falyukrim dhaifahu, tetamu, dan juga dia ini memuliakan jirannya. Dia muliakan tetamu, dia muliakan jirannya. Jiran ni kata, saya duduk rumah sebelah-sebelah dengan dia. Tapi dia ni tiap-tiap malam pukul 10 ke atas tu buka karaoke nyanyi sampai pukul 3-4 pagi, tak berhenti-berhenti. Saya dah tegur dia tapi dia tak mau berhenti juga. Sehari ni saya nak tanya, pasal apa kamu selalu menyusahkan jiran sebelah? Kena jawab. Kena jawab. Sebab tu jiran ni jangan main-main. Jiran. Siapa jiran kita? 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Kalau duduk kondo ke apartmen ke apa nama ni, 40 ke atas, 40 ke bawah. Yang itu semua adalah jiran. Kalau namanya jiran, kena buat baik supaya nanti pada hari kiamat dia tak ada apa-apa yang nak dipersoal kita dengan dia. Siapa ada lagi tak barisan belakang? Ada lagi. Ingat habis dah. Barisan pertama dah selesai, barisan kedua dah selesai. Ada lagi belakang. Siapa dia? Selain daripada orang-orang yang tadi. Kita ada jumpa satu hamba Allah, kawan kita pun bukan, sahabat kita pun bukan, jiran kita pun bukan, family kita pun bukan, kerabat kita pun bukan. Ni, kita jumpa di tengah jalan, tiba-tiba kita terlanggar dia, kita maki dia. Maki. Terlanggar dia, kita pun terlanggar, kita kata, "Oi, buta." No, kita mencarut sikit, habis keluar bentuk badan, nama binatang, semua keluar. Last sekali, kita tak minta maaf pun pada dia. Dia dah kata, "Minta maaf tuan, sorry tuan, saya tak nampak tuan." Kita maki lagi sepanjang jalan. Sampai masuk kereta maki. Ada tak pergi minta maaf pada dia? Tak ada. Nanti hari kiamat, dia akan tuntut. Dia kata, atas dunia dulu saya terlanggar dia, saya minta maaf. Tapi dia maki saya. Saya nak tanya pada dia di sini, kenapa dia maki saya? Kena jawab. Bawa kereta, tiba-tiba, no, ada kereta keluar simpang mengejut. Kita pun, no, kita maki. Kita maki, panjang maki. Daripada Ipoh sampai ke KL maki, panjang maki. Sampai saja di sana nanti akan ditanya, pasal apa atas dunia dulu kamu maki saya? Ya, saya keluar simpang mengejut, tapi saya dah minta maaf, tapi kenapa kamu terus maki? Kena jawab. Kena selesaikan sampai urusan selesai, barulah nanti akan pergi menuju ke titian sirat. Dilepas titian sirat akan ada Nabi Muhammad SAW sedang menunggu umat-umatnya untuk lepas lintas titian sirat. Nabi tak masuk, Nabi tetap menunggu sehingga umatnya selesai melintas. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang jatuh, sedih Nabi Muhammad. Kalau lepas, seronok Nabi Muhammad. Jadi kita kena fikirlah macam mana kita nak beri kegembiraan kepada Nabi Muhammad SAW, membalas kegembiraan yang Nabi bagi kepada kita, tapi sebenarnya tak terbalas, tak terbanding. Tak terbanding. Tapi kita cubalah macam mana nak buat supaya Nabi gembira. Bila mana Nabi melihat kita lepas lintas titian sirat, itulah satu kegembiraan yang sangat-sangat besar hadiah untuk baginda Nabi SAW, yakni buatlah baik, jangan menyusahkan orang, jangan buat jahat kepada orang, jangan aniaya orang, jangan kita ni menyakitkan sesiapa, maka di situlah kita akan mudah lintas titian sirat. Siapa yang banyak berwudu, siapa yang sentiasa menjaga wudu, wudu itulah akan menjadi cahaya dia untuk dia melintas titian sirat. Mudah-mudahan 4 benda yang kita kongsi kepada anda semua petang ini boleh dijadikan manfaat dan kita ambil dia sebagai satu motivasi yang baik supaya kita berfikir, waktu saya hidup di atas dunia ini, berapapun umur saya, fikir balik umur, bagaimana saya manfaatkan
ilmu. Bagaimana saya manfaatkan harta saya, daripada mana saya dapat, ke mana saya belanjakan, dan anggota badan saya, macam mana saya pakai, macam mana saya binasakan. Mudah-mudahan kita ambil cana benda-benda ini, semoga kita dapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan kita pada petang ini. Jangan lupa like, share dan komen banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat berikan seluruh manusia kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan yang lain. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dulu diucapkan kepada saya. Jadi terus follow kita punya page-page kita ya, untuk sama-sama kita dapatkan info berkenaan dengan iHufaz. Mungkin juga ada info-info yang lain yang baik untuk anda semua. InsyaAllah berjumpa lagi esok pada hari dan waktu yang sama. Apa? Esok pada waktu yang sama 2:30 petang insyaAllah. Assalamualaikum. Alamak, mantap share. Bos, akhir zaman buat apa? Akhir zaman buat apa? Tak salah korang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi Hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak barat untuk menang, tersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Turut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan nista, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama.